Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Satu Murid, Satu Pokok. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Satu Murid, Satu Pokok ini terdapat pada muka surat 128 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.9.1 menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera mengenai satu murid satu pokok dengan menggunakan ayat yang gramatis secara berperenggan. Kedua, membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat untuk menulis sebuah ulasan dengan betul mengenai satu murid satu pokok secara berperenggan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera mengenai satu murid satu pokok dengan menggunakan ayat yang gramatis secara berperenggan. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat untuk menulis sebuah ulasan dengan betul mengenai satu murid satu pokok secara berperenggan. Murid-murid, apakah kebaikan menanam pokok? Bagus, tentunya memberikan banyak kebaikan ataupun faedah apabila kita menanam pokok. Kita lihat gambar yang pertama di situ menunjukkan sekumpulan masyarakat yang sedang menanam pokok bakau. Untuk pengetahuan murid-murid, tujuan kita menanam pokok bakau pastinya dapat menghalang daripada hakisan ombak yang besar di persisiran pantai. Oleh itu, pastinya hakisan tanah yang disebabkan oleh ombak yang besar ini dapatlah dikurangkan apabila adanya pokok bakau yang dapat menghalang hakisan tersebut. Dan seterusnya gambar yang kedua itu menunjukkan sekumpulan ataupun warga sekolah yang terdiri daripada guru dan juga murid-murid. Dan di situ mereka bergotong royong menanam pokok, mungkin pokok bunga lah, dan pastinya menjadikan kawasan sekolah hijau dan menjadi lebih redup serta mencantikkan lagi kawasan persekitaran sekolah. Lihatlah gambar yang ketiga itu, iaitu gambar bunga-bungaan yang sangat cantik di kawasan sekolah. Dan gambar yang keempat di situ menunjukkan seorang murid lelaki yang begitu rajin menyiram sayuran. Di situlah ada pokok sayuran di situ. Dan pastinya gambar yang kelima yang terakhir di situ, manfaat ataupun kebaikan menanam pokok pastinya kita dapat menuai hasilnya, iaitu kita boleh menjana pendapatan dengan menjual hasil tanaman tersebut di mana-mana sahajalah. Mungkin kita boleh jual di pasar raya ataupun di pasar malam, kan? Pastinya kita dapat keuntungan dengan aktiviti menanam pokok. Tidak kisahlah, mungkin kamu nak tanam bunga ataupun nak tanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan, terpulang kepada murid-murid. Pastinya aktiviti menanam pokok ini
banyaklah memberikan kebaikan kepada semua orang dan juga makhluk yang lain. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai satu murid, satu pokok dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah ikut cikgu untuk membaca teks petikan satu murid, satu pokok ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pada hari Minggu yang lalu, murid tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling mengadakan program Satu Murid Satu Pokok. Program itu diadakan bersempena dengan Minggu Alam Sekitar. Semua warga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Baling terlibat bagi menjayakan program yang julung kali diadakan. Aktiviti ini diadakan untuk menghijaukan kawasan sekolah. Selain itu, udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Kawasan sekolah juga menjadi lebih cantik dan indah dengan kehijauan pokok-pokok yang ditanam. Pada hari itu, semua murid tahun 6 membawa pokok yang dibeli atau disemai sendiri. Setelah sampai di sekolah, mereka berkumpul di Dewan Utama. Cikgu Jun Hong memberikan taklimat kepada mereka agar program itu berjalan dengan lancar. Di samping itu, Cikgu Jun Hong menasihati mereka supaya berhati-hati agar tidak berlaku kecederaan. Selepas itu, mereka mula membuat lubang. Mereka memasukkan kompos ke dalam lubang itu agar pokok dapat membesar dengan cepatnya. Tanah itu juga akan subur kerana kompos bebas daripada bahan kimia. Mereka menanam pokok di kawasan yang dihaskan mengikut kelas masing-masing. Untuk memilih pokok bukanlah mudah. Oleh itu, mereka mendapatkan nasihat daripada guru-guru dan ibu bapa. Kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan sekolah seperti pokok senar. Untuk memastikan pokok itu sentiasa subur, mereka menggunakan penghalau organik. Penghalau ini mampu menghalang serangga seperti semut dan belalang yang suka merosakkan anak-anak pokok yang baru ditanam. Setelah mereka bekerja sehari suntuk, semua pokok itu berjaya ditanam. Selepas beberapa bulan, kawasan sekolah itu menjadi lebih cantik dan udara persekitaran juga nyaman. Baiklah murid-murid, mari kita mengecam maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam teks sastera iaitu petikan cerita Satu Murid Satu Pokok ini. Baiklah murid-murid, untuk kali ini murid perlu mencari ataupun mengecam maklumat tersurat dan tersirat untuk kita membuat ulasan sebentar lagi. Jadinya di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat yang sesuai berdasarkan teks sastera inilah. Jadinya di sini kita lihat dalam perenggan yang kedua iaitu adanya maklumat tersurat dan tersirat. Kita lihat dalam kotak yang berwarna hijau yang telah Cikgu Afan sudah nyatakan di situ, kita dapat menghijaukan kawasan sekolah
agar udara lebih nyaman dan mencantikkan kawasan sekolah. Jadinya di sini, kebaikan program satu murid satu pokok ini dapat menghijaukan kawasan sekolah. Dan Cikgu Afan telah menjelaskannya dengan apa? Bagus, tentunya tidak lain dan tidak bukan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu agar. Agar apa? Udara lebih nyaman dan mencantikkan kawasan sekolah. Mestilah ada sebabnya kan? Mengapakah kita perlu mengadakan aktiviti satu murid satu pokok ini untuk apa? Ialah pastinya menghijaukan kawasan sekolah agar di situlah iaitu udara lebih nyaman dan mencantikkan kawasan sekolah. Seterusnya kita lihat lagi di situ perenggan yang seterusnya iaitu perenggan yang ketiga. Dalam perenggan yang ketiga itu ada juga maklumat tersurat dan tersirat iaitu murid-murid dapatlah perhatikan di situ. Semua murid tahun 6 membawa pokok yang dibeli atau disemai sendiri. Pastinya tugasan ataupun arahan yang diberikan oleh guru mereka ini, mereka perlu menuruti. Maksudnya perlu patuh terhadap arahan yang diberikan oleh guru mereka. Dan maklumat ini, sikap mereka ini menunjukkan jati diri ataupun menunjukkan nilai-nilai murni. Oleh itu, dapatlah Cikgu Afan menyatakan di sini maklumat tersuratnya. Lihat dalam kotak yang berwarna hijau di bawah itu. Kita boleh memupuk jati diri dalam kalangan murid kerana mereka dapat bertanggungjawab dalam aktiviti yang dijalankan. Maksudnya, setiap murid perlu mengikut arahan guru. Untuk apa? Mestilah untuk menjayakan aktiviti yang dijalankan. Kalaulah dalam kelas tu ada 30 orang murid, kalaulah seorang ataupun dua orang sahaja yang bawa anak pokok, boleh tak kita nak jalankan aktiviti satu murid satu pokok ini? Pastinya tidaklah berkesan kalau setakat satu pokok, dua pokok. Jadinya di sini mereka semua bersatu hati. Maksudnya mereka bersepakat untuk menjayakan program satu murid satu pokok. Tentunya dapat memupuk jati dirilah. Itulah nilai positifnya di situ, nilai murninya. Dan Cikgu Afan sudah ada di situ menggunakan kata hubung keterangan iaitu kerana. Kerana mereka dapat bertanggungjawab dalam aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, marilah kita mengecam dan mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan perenggan yang keempat pula. Baiklah murid-murid, berdasarkan perenggan yang keempat ini, dapatlah kita fahami bahawa mereka iaitu murid-murid ini menggunakan kompos iaitu baja organik supaya dapat menyuburkan tanaman mereka. Jadinya di sini maklumat tersuratnya Cikgu Afan sudah bantu di sebelah kanan itu dalam kotak yang berwarna hijau. Kita dapat memelihara kesuburan pokok kerana menggunakan baja organik. Jadinya di sini maklumat tersuratnya memelihara kesuburan pokok dan adanya penjelasan iaitu penggunaan kata hubung keterangan iaitu kerana. Kerana apa? Kerana menggunakan baja organik. Seterusnya kita lihat perenggan yang kelima di situ. Dalam usaha mereka menjayakan program ini, pastinya mereka dapat bertegur sapa iaitu untuk mendapatkan pandangan daripada orang lain iaitu pandangan daripada siapa? Daripada guru-guru dan ibu bapa untuk apa? Untuk memilih anak pokok yang sesuai ditanam. Oleh itu, maklumat tersuratnya di sini, kita dapat mengeratkan silaturahim bersama guru dan ibu bapa agar dapat berkenalan antara satu sama lain. Pastinya program ini dapat mengeratkan silaturahim agar dapat
berkenalan antara satu sama lain. Itulah maklumat tersurat dan tersirat. Cikgu gunakan kata hubung keterangan agar. Dan kita lihat lagi perenggan yang seterusnya di situ. Dalam perenggan yang seterusnya ini, mereka menggunakan penghalau organik, iaitu untuk menghalau serangga yang boleh merosakkan tanaman mereka, iaitu pokok yang mereka tanam itulah kan. Jadinya kita lihat maklumat tersurat dan tersirat yang Cikgu Afan sudah sediakan di sini. Kita dapat memelihara pokok dengan menggunakan penghalau organik supaya tanaman dapat membesar dengan subur. Jadinya dapatlah kita fahami maklumat tersurat dan tersirat ini sebenarnya adalah berkaitan dengan program satu murid, satu pokok. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid tuliskan sebuah ulasan yang bertajuk Satu Murid, Satu Pokok dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersiratnya. Baiklah murid-murid, untuk tugasan kali ini, tugasannya yang sangat mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah ulasan. Jangan risau, segalanya Cikgu Afan sudah bantu tadi kan. Dan dalam ulasan ini ada berapa perenggan? Ya, ada 3 perenggan. Perenggan yang pertama iaitu P1 merujuk kepada pendahuluan. Cerita ini mengenai kebaikan program Satu Murid Satu Pokok kepada para peserta yang terlibat. Jadinya itu pendahuluan. Dan kita lihat P2 iaitu perenggan yang kedua. Dalam perenggan yang kedua ini mengandungi maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Dan di sinilah murid perlu merujuk semula maklumat tersebut dalam slide aktiviti yang kedua tadi. Contohnya di situ Cikgu Afan sudah nyatakan antara kebaikannya ialah kita dapat menghijaukan kawasan sekolah agar apa? Tu murid perlu rujuk semula slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan maklumat tersirat ataupun penjelasannya. Dan selain itu, jadi rujuklah semula maklumat tersurat tersebut dalam slide aktiviti 2 tadi kan. Iaitu maklumat tersurat dan tersiratnya yang keberapa? Yang kedua. Yang tadi yang pertama kan, yang menghijaukan kawasan sekolah. Dan sampailah akhir sekali di situ. Semuanya ada berapa maklumat tersurat dan tersirat? Bagus, ada 5 maklumat tersurat dan tersirat. Bagus. Maksudnya murid sudah faham. Dan kita lihat di situ ada P3 merujuk kepada perenggan keberapa? Perenggan yang ketiga sebagai penutup. Di situ Cikgu Afan sudah sediakan penutup. Jadi murid salinlah sendiri di situ. Kalaulah murid ada idea sendiri penutup, tiada masalah. Boleh murid gunakan idea sendiri. Cikgu nak menolong murid-murid yang kurang faham ataupun yang ada masalah untuk memahami ulasan ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.